Pada era yang dikejutkan dengan suatu fenomena iaitu penyakit COVID-19 yang menyebabkan seluruh masyarakat dunia menjadi panik dan ketakutan ini, kesihatan telah menjadi salah satu aspek utama di Malaysia. Menurut laporan yang telah mendedahkan bahawa rokok direkodkan sebagai penyumbang utama kematian dengan 20,000 kematian setiap tahun. Persoalannya, apakah isu-isu semasa yang berkaitan merokok dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Menurut Johari 2019, merokok merupakan faktor risiko utama bagi sakit jantung dan menyebabkan 10 hingga 12% kematian di Malaysia. Hal ini kerana bahan-bahan kimia yang dalam rokok seperti nikotin dan karbon monoksida akan menyempitkan saluran darah dan secara tidak langsung akan menyebabkan kelancaran aliran darah. Sewaktu karbon monoksida yang terdapat di dalam asap rokok memasuki dalam saluran darah, ia akan menjejaskan fungsi jantung untuk membekalkan darah beroksigen ke sel-sel tubuh. Ini telah menyebabkan peningkatan tekanan darah serta terpaksa bekerja lebih kuat dan mengakibatkan serangan jantung. Selain itu, kanser paru-paru juga merupakan salah satu isu semasa yang berkaitan dengan menghisap rokok di Malaysia. Apabila seseorang perokok menghisap rokok sama ada aktif atau pasif, bahan-bahan kimia seperti karsinogen, tar dan nikotin yang terkandung dalam asap rokok ini adalah penyumbang utama kepada kanser ini kerana bahan-bahan kimia ini mengandungi racun yang akan melemahkan sistem imuniti perokok tanpa disedari. Justrunya, tar yang terkandung dalam asap rokok ini akan menyebabkan silia menjadi lumpuh dan akhirnya boleh membunuh silia dalam paru-paru. Apabila silia ini lumpuh dan dibunuh, maka toksin dalam tar ini akan terkumpul di dalam paru-paru di mana akan menyebabkan kerosakan yang teruk dalam paru-paru dan seterusnya akan menyebabkan kanser paru-paru. Terdapat isu semasa yang menunjukkan bahawa perokok adalah lebih cenderung untuk mengalami kemurungan iaitu depression berbanding dengan seseorang individu yang tidak pernah merokok. Perokok-perokok yang mengalami ketagihan merokok ini, mereka akan mengalami gangguan dari segi fizikal iaitu sakit kepala ataupun pening. Dan mereka akan tidak dapat mengawal emosinya dan cepat marah sehingga tidak dapat menumpukan perhatian dalam apa-apa aktiviti yang mereka lakukan. Kegagalan dalam melakukan aktiviti dengan baik ini menyebabkan mereka menghadapi kebimbangan dan tekanan seterusnya menjejaskan kesihatan mental. Dengan ini, apakah kepentingan amalan gaya hidup sihat sebagai usaha pencegahan, pemulihan, penyelesaian dan peningkatan tahap kesihatan yang optimum ke arah kehidupan yang sihat sepanjang hayat? Untuk mencegah isu merokok dalam kalangan masyarakat di Malaysia, pendidikan perlu dijalankan. Dengan ini, ibu bapa berperanan sebagai role model dengan tidak melakukan tabiat merokok. Selain itu, guru juga berperanan penting dalam mendidik kanak-kanak mengamalkan gaya hidup sihat. Contohnya semasa dalam kelas pendidikan jasmani dan juga pendidikan sivik, guru boleh terangkan contoh-contoh aktiviti gaya hidup sihat seperti pengambilan makanan yang seimbang. Dari segi pemulihan pula, perokok yang ingin menjalankan pemulihan dari ketagihan merokok boleh rujuk kepada doktor untuk mendapatkan cara-cara berhenti merokok. Perawatan farmakoterapi berhenti merokok (FBM) melibatkan penggunaan ubat seperti varenicline bagi mengurangkan keinginan dan ketagihan seseorang kepada rokok. Di samping itu, perokok boleh menjalankan sesi kaunseling dengan pakar-pakar yang berkenaan untuk berkongsi dan membincang masalah yang dihadapi semasa ingin berhenti merokok dan cara-cara untuk mengatasi semasa sesi kaunseling. Perokok juga boleh dapatkan sokongan dan semangat daripada keluarga ataupun rakan sebaya supaya mereka dapat semangat itu untuk henti merokok. Bagi menyelesaikan isu merokok aktif dan pasif dalam kalangan masyarakat Malaysia, kerajaan perlu menguatkuasaan undang-undang sepenuhnya larangan merokok di premis makan dan juga tempat-tempat awam. Perokok yang didapati merokok di tempat larangan akan dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 ataupun tidak lebih 2 tahun penjara. Terdapat juga penyelesaian lain seperti meningkatkan pencukaian rokok dan larangan ke atas promosi, pengiklanan dan tajaan produk rokok ataupun e-rokok. Bagi meningkatkan tahap kesihatan yang optimum, kita boleh selalu melakukan aktiviti fizikal seperti aktiviti beriadah dan bersenam. Kita juga boleh melakukan pemeriksaan kesihatan sebanyak 2 kali setahun. Dengan ini, kita dapat mengetahui keadaan kesihatan dan dapat mengesan penyakit lebih awal. Selanjutnya, kita juga perlu mempunyai pegangan kepercayaan dan agama sebagai halal tuju yang positif supaya kita tidak melakukan tingkah laku yang dapat membahayakan kesihatan dan kesejahteraan hidup kita. Akhirnya, kita perlu sedar bahawa merokok bukan sahaja merugikan wang, malah juga menjejaskan kesihatan diri dan orang sekeliling kita. Oleh itu, amalan gaya hidup sihat adalah tanggungjawab kepada setiap individu untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian demi mengelakkan diri daripada menjangkiti penyakit, malah juga membentuk kesejahteraan masyarakat di Malaysia.